Hari ini, dengan khutbah bertajuk Perang Rohani yang Besar dan Ibadah, mari kita ambil masa untuk mempelajari melalui ajaran Alkitab betapa pentingnya semua ibadah yang kita sembahkan dari sudut pandangan rohani, agar kita dapat mempersembahkan ibadah yang lebih kudus dan soleh kepada Tuhan. Tidak keterlaluan untuk berkata bahawa ibadah ialah perang antara dewa. Dalam Alkitab, ada banyak nama dewa seperti Molok, Baal, dan Asyera. Di syurga, syaitan menipu umat Tuhan dan membuat mereka dilemparkan ke bumi. Di bumi ini, dia menipu mereka sekali lagi untuk menyembah Tuhan-Tuhan lain, agar mereka kekal tidak dapat kembali ke tanah air syurgawi. Tujuan utama syaitan adalah memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan. Kerana kita tidak dapat melihat dunia rohani, tetapi hanya dunia fizikal, kita mudah berfikir. Apabila kita datang ke gereja, kita hanya menyanyikan pujian kepada Tuhan dan sudah tentu berdoa. Namun, dari pandangan rohani, ini harus dilihat sebagai perang antara Tuhan-Tuhan. Kalian, semasa berperang, Anda akan mati jika Anda tidak mengalahkan musuh. Jadi hanya ada dua jalan, yaitu hidup atau mati. Kalian, ada 200 bilion bintang di dalam galaksi kita, di alam semesta. Jika kita mempunyai 200 bilion benda, tiada perbezaan besar sama ada kita mendapat atau hilang satu benda. Planet bumi kita adalah begitu tidak penting. Namun, Tuhan menyuruh kita manusia untuk menyembah Dia sahaja dan jangan menyembah dewa lain. Jadi kita perlu lihat baik-baik, sebab Dia berkata seperti itu. Jika kita mengikut mana-mana dewa selain daripada Tuhan, ke manakah kita akan pergi? Kita hanya akan pergi ke tempat kematian, yaitu neraka yang terdapat kebinasaan dan hukuman kekal. Tuhan menyusunkan kehendaknya menjadi 10 hukum. Antara 10 hukum, Dia bersungguh-sungguh minta yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Apakah yang diperlukan untuk melayani Tuhan? Ibadah. Upacara dan peraturan ibadah berbeza, bergantung pada siapa yang kita sembah dan layani. Mengapakah gereja Tuhan menganggap hari Sabat begitu penting? Mengapakah gereja Tuhan menganggap Paskah begitu berharga? Apakah sebab itu kita bukan menyambut perayaan semata-mata kerana tarikh yang ditetapkan, atau menyambut hari Sabat kerana itulah hari yang ditetapkan? Jika kita melihat secara rohani, itu boleh dikatakan sebagai perang rohani. Tuhan sedang menyebarkan kebenaran perjanjian baru di dunia ini untuk mengampuni sepenuhnya dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di syurga. Sebab itulah Dia menyuruh kita pergi ke Samaria dan ke hujung bumi untuk memberitakan firman ini, bukan? Jadi, sekarang kita bersungguh-sungguh pergi ke setiap negara untuk menyebarkan firman ini. Kalau begitu, mengapakah ibadah begitu penting? Ini kerana melalui ibadah, kita ditentukan bahawa kita melayani siapa. Kita mempercayai Tuhan. Banyak gereja di dunia juga mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan. Namun, bagaimanakah cara ibadah mereka? Dari tarikh ibadah mereka pun sudah berbeza. Walaupun mereka berkata bahawa mereka menyambut hari kebangkitan, mereka makan telur semasa kita memecahkan roti menurut ajaran Alkitab. Ini betul-betul membuatkan kita berbeza dengan mereka. Kalau begitu, adakah semua upacara mereka betul-betul datang daripada Tuhan? Akhirnya melalui perbuatan, mereka menyembah dewa dan bukan Tuhan. Jadi Nabi Yehezkiel memanggil mereka kekejian. Ini kerana mereka berseru kepada Tuhan dengan mulut dan bibir, padahal mereka menafikan Dia melalui perbuatan. Semua dewa palsu yang jahat membuatkan orang melayani mereka
melalui ibadah. Bukankah di dunia ini ada orang meletakkan korban untuk sujud menyembah moyang? Itu bukanlah cara untuk menyembah Tuhan. Ada banyak dewa dan banyak tuan di dunia. Dewa-dewi yang tidak terkira banyaknya merampas roh kita melalui amalan seperti itu. Memandangkan kita hidup dalam dunia 3 dimensi, kita mungkin hanya berfikir, itu hanyalah sesuatu yang keluarga buat di rumah. Namun dari pandangan rohani, itu pasti bukan cara untuk melayani Tuhan. Kalian, ibadah adalah sangat penting. Apakah ajaran Yesus tentang ibadah? Dia mengajar dengan sepenuh hatimu. Bukankah dia mengajar dengan sepenuh jiwamu? Dia mengajar kita dengan sepenuh akal budimu. Bukan? Melayani Tuhan dengan cara ini ialah perintah yang terutama dan yang pertama. Bukankah ajaran ini tertulis dalam buku Matius bab 22? Kita ialah orang yang mempercayai nama baru Yesus, yaitu Kristus Ansang Hong, dan Ibu Syurgawi Yerusalem baru yang datang ke bumi ini pada zaman Roh Kudus. Kita harus hidup menurut semua ajaran Alkitab. Melalui Alkitab, marilah kita pastikan bahwa Tuhan menjawab melalui ibadah. Dalam buku 1 Raja-Raja bab 18, ayat 28, kita melihat perang rohani antara 850 nabi palsu dengan Elia. Itu adalah untuk menentukan sama ada Tuhan Yehova atau Baal yang mereka sembah ialah Tuhan yang benar. Mereka bersetuju bahwa Tuhan yang menurunkan api dari langit untuk membakar korban di bumi ialah Tuhan yang benar. Nabi-nabi palsu bermula terlebih dahulu. Mari lihat ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka. Maksudnya, seperti cara ibadah. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Sini, yang penting adalah mereka melakukan semua ini menurut adat sendiri. Mereka menyembah dewa-dewi, menoreh sendiri dengan pedang dan tombak, sampai berdarah, menurut cara mereka melayani dewa, dan memanggil Baal serta Asyerah. Namun mereka tidak menerima jawaban sampai waktu korban petang. Ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, itu ialah waktu untuk mempersembahkan korban petang, yaitu ibadah petang kita. Bukankah ada korban pagi dan korban petang? Semua ini ialah masa yang diperlukan bagi orang yang melayani Tuhan. Sebab itulah kita beribadah pada masa yang ditetapkan, setiap tahun dan setiap minggu. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Tuhan di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui
bahwa Engkaulah Tuhan, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyembah habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Tuhan. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Janganlah kita anggap peperangan di Gunung Karmel ini sebagai perkara fisikal sahaja. Bukankah Tuhan menyediakan semua sejarah ini untuk mengajar kita? Tuhan membezakan dan memisahkan orang yang melayani Tuhan menurut ketetapannya daripada orang yang melayani dewa-dewi menurut peraturan dewa-dewi. Di sana ada ibadah. Elia mempersembahkan ibadah kepada Tuhan pada waktu korban petang. Dan nabi-nabi Baal menjalankan upacara mereka sendiri menurut peraturan dewa-dewi. Hari ini, walaupun ada banyak gereja mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan, peraturan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan tidak dapat dijumpai. Menurut buku Yehezkiel, siapakah yang mereka sembah, walaupun mereka berada di dalam bait Tuhan? Walaupun mereka berada di bait Tuhan, mereka menyembah dewa matahari. Ini benar-benar perbuatan kekejian. Ada orang bertanya, mengapakah gereja Tuhan menyambut hari Sabat dengan beribadah pada hari Sabtu? Mengapakah mereka mematuhi waktu doa pagi dan petang? Tidak bolehkah kita berdoa pada bila-bila masa? Berdoa pada bila-bila masa adalah baik. Namun, kita tidak boleh mengecualikan waktu doa yang spesifik ini kerana inilah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Syaitan menggunakan banyak cara licik untuk memutarbalikkan ajaran itu. Mari kita buka buku Matius bab 4. Buku Matius bab 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Syaitan selalu membuatkan kita menumpukan perhatian pada perkara fisikal. Adakah aku buang masa saja tanpa memperoleh apa-apa pun di dunia ini? Dia membuatkan kita mempunyai fikiran yang berdosa seperti itu. Tetapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini kerana kita ada syurga yang kekal. Mari kita lihat ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Tuhan. Lalu berkata, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Tuhanmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, dengan kemegahannya, dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku, yaitu syaitan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Tuhanmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Maksud Yesus adalah semua ibadah mesti dipersembahkan kepada Tuhan, bukan kepada dewa seperti syaitan. Namun hari ini, ada beratus-ratus juta dewa di perkampungan global. Terutamanya, apabila saya melawat India, kaki tangan pastoral bertanya kepada saya, adakah anda tahu ada berapa banyak dewa di India? Mungkin kira-kira 100? Saya tertanya-tanya, lebih daripada 100 juta, kata mereka.
Saya terkejut mendengar bahwa ada lebih daripada 100 juta dewa disembah di satu negara. Saya berfikir, ada begitu banyak dewa di sekeliling kita sedang menelan roh-roh ramai orang. Kehidupan mereka ada banyak aspek yang berkaitan dengan kandungan agama. Dalam buku Matius bab 4, apabila godaan pertama dan kedua gagal, akhirnya syaitan menunjukkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya kepada Yesus dan berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Syaitan berusaha sedaya upaya untuk disembah. Mengapakah kita menyelidiki setiap ayat Alkitab untuk mengajak orang bahawa kita harus sambut hari Sabat? Mereka hanya tahu bahawa Alkitab ialah firman Tuhan, tanpa mengikut. Mereka tidak patuh. Ada masalah ini kerana mereka menyembah dewa selain daripada Tuhan. Sebab itulah Tuhan memberi kita perintahnya. Mari kita melihat buku Ulangan bab 4, ayat 9. Ulangan bab 4 ayat 9. Waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu, seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, Tuhanmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, "Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut." Kepada siapa? Kepadaku. Siapakah aku di sini? Tuhan. Jadi sini tertulis bahawa mereka dapat belajar untuk takut kepada Tuhan. Semasa hidup di dunia ini, kita harus belajar bagaimana menakuti dan menyembah Tuhan. Selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Sebab itulah akhirnya Tuhan memberi mereka peraturan, ketetapan, dan hukumnya di Gunung Sinai, bukan? Jadi Tuhan menyuruh kita untuk mengingati peraturannya seumur hidup kita. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai apa? Tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi apa? Lambang di dahimu. Untuk memastikan kita tidak melupakan perintah Tuhan, Tuhan memberi semua manusia arahan ini. Namun, syaitan iaitu iblis masuk campur dengan mengubah waktu dan hukum dengan licik. Walaupun nama mungkin tetap sama, dia mengubah intipati itu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeza. Bagaimana jika tiada komputer, di dalam bungkusan komputer tetapi baseball? Itu sangat tidak masuk akal dan membingungkan. Betapa tidak masuk akal jika bungkusan itu ialah agama Kristian, tetapi di dalamnya ialah penyembahan dewa matahari. Seperti yang tertulis dalam buku Matius bab 4, syaitanlah yang cuba menggoda Yesus untuk menyembah dia. Jika begitu, betapa mudah lagi umat Tuhan digoda dan ditipu. Sebab itulah Tuhan menyuruh kita memberikan perhatian pada firman Tuhan, bukan? Jika tidak, kita akan berasa keliru dan bertanya kepada sendiri, adakah hukum ini betul-betul melayani Tuhan? Tuhan memberitahukan peraturan, ketetapan, dan hukum perjanjian baru pada 2000 tahun dahulu. Namun kira-kira abad keempat, hari Sabat dan Paskah dimansuhkan. Selepas perjanjian baru telah hilang, cahaya kehidupan tidak wujud di dunia ini lagi. Jadi siapakah akan datang? Jika Tuhan tidak datang, tiada orang dapat mengatasi syaitan. Inilah tugas yang hanya dapat dicapai oleh Tuhan. Tuhan sendiri datang ke bumi untuk memulihkan semua peraturan ibadah yang telah hilang. Tiada orang yang hidup di dunia ini tahu bagaimana melayani Tuhan. Bagi orang yang hidup tanpa mengetahui hal ini, Tuhan memulihkan hari Sabat, Paskah, 7 perayaan dalam 3 kali, dan Sion perjanjian baru.
Bapa menyatakan realiti perjanjian baru, Ibu Syurgawi Yerusalem baru kepada anak-anaknya. Jadi semua Sion di perkampungan global kini berjalan di jalan iman yang sama dalam Bapa dan Ibu, bukan? Semua ajaran yang kita patuhi dengan iman dijumpai dalam Alkitab. Hari Sabat, Paskah, serta dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Walaupun semua ini dapat dijumpai dalam Alkitab, orang tidak faham. Akhirnya, seperti firman Tuhan, mereka adalah buta rohani yang tidak dapat melihat, walaupun melihat, tidak dapat mendengar dan memahami, walaupun mendengar. Walaupun perkampungan global ada 8 bilion manusia, betapa bangganya kita apabila kita berfikir bahawa satu-satunya tempat yang menyembah Tuhan yang benar ialah Persatuan Misi Dunia Gereja Tuhan. Jadi, sentiasa berbanggalah dan mempunyai keyakinan kita semua harus berusaha untuk membetulkan kesalahfahaman mereka dengan jelas, agar sekurang-kurangnya satu roh lagi dapat mendengar firman kebenaran kehidupan dengan betul. Perbezaan antara mereka dengan kita ialah ibadah. Apabila kita berkata bahawa ibadah itu berbeza, siapakah yang berbeza? Tuhan yang kita sembah adalah berbeza. Tuhan kita ialah Tuhan yang menulis Alkitab. Siapakah yang menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu dalam 6 hari pada mulanya? Itulah Tuhan yang kita sembah. Kita tahu bahawa semua perbuatan kita dan setiap langkah kita direkodkan dalam Alkitab. Sebaliknya, di manakah kita dapat cari semua upacara ibadah, orang yang menyambut ibadah hari Ahad, Christmas, dan mendirikan salib? Kita dapat mencari asas penyembahan mereka daripada dewa-dewi yang selain daripada Tuhan. Meskipun ditawarkan semua kemuliaan, kekayaan, penghormatan, pujian dan kemasyhuran di dunia, Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan, Tuhanmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Benda di dunia ini hanya bertahan seketika, kemudian semuanya akan lenyap. Jadi Yesus mengatakan apa yang kekal dan mengajak kita bahawa jalan untuk mencari apa yang kekal adalah melalui menyembah Tuhan yang benar. Mari kita lihat firman Alkitab dalam buku Yehezkiel, bab 36, ayat 25. Bab 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-halamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Apabila kita mematuhi peraturan dan hukum Tuhan, Dia mengenali kita sebagai umat-Nya dan menjadi Tuhan kita. Ayat 28 mengatakan bahawa Tuhan mengakui hubungan kita dengan Dia. Mari kita teruskan. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan. Dan kamu akan menjadi siapa? Umatku. Apakah yang harus kita buat untuk menjadi umat Tuhan? Ayat 27. Tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu. Kini ada banyak gereja mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan. Namun di dalam gereja-gereja itu tidak ada ketetapan, peraturan, hukum atau perayaan untuk menyembah Tuhan. Dari upacara baptisan pun, kita dapat memastikan bahawa gereja-gereja itu tidak ada satu ajaran pun yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang bukan hukum Tuhan tidak boleh dibiarkan. Dalam ayat 25, Tuhan berfirman, Aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Selepas Tuhan menyucikan kita, Dia akan menaruh rohnya dalam batin kita dan kita akan hidup untuk menuruti ketetapannya. Adakah mereka menuruti ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan atau tidak?
Dengan ini, kita dapat membezakan dengan mudah sama ada mereka ialah umat Tuhan atau tidak. Umat Tuhan ialah orang yang beribadah menurut peraturan Tuhan. Janganlah kita memandang remeh ibadah hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh dianggap sebagai hari untuk beribadah kerana itu ialah hari ketujuh. Ada orang yang berkata, apakah masalahnya hari Sabtu atau hari Ahad asalkan kita menyembah Tuhan? Alasan ini mungkin kedengaran masuk akal. Namun, Tuhan pasti ada sebab dan tujuan untuk menetapkan hari ketujuh, bukan? Tuhan yang melihat akhir dari mulanya, menguruskan seluruh kerja penginjilan, dan memimpin kerja penyelamatan manusia. Jadi manusia yang mata tidak dapat melihat apa yang akan berlaku sehari atau sesaat kemudian, berkata, bukankah begini, atau bukankah harus begitu, ini adalah salah. Dalam buku Yehezkiel bab 36, Tuhan berfirman, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ini ialah kehendak Tuhan. Mari kita pastikan bimbingan Tuhan yang mengarah kita untuk hanya mengikut peraturan, ketetapan, dan hukumnya. Mari kita lihat buku Imamat, bab 18 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seperti diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, ke mana aku membawa kamu. Janganlah kamu apa? Hidup menurut kebiasaan mereka. Janganlah kamu ikut kebiasaan orang Mesir, yang kamu diam dahulu, ataupun kebiasaan orang Kanaan, yang kamu akan masuk. Hanya lakukanlah apa? Ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku, dan harus berpegang pada ketetapanku. Di Mesir, ada penyembahan dewa-dewi Mesir. Di Kanaan, ada penyembahan berhala Kanaan, dan pelbagai adat dalam kehidupan. Namun Tuhan menegaskan bahawa umatnya harus patuh dan mengikut ketetapan, peraturan, dan hukumnya ke mana saja mereka pergi. Semasa Tuhan melihat dari syurga, beginilah dia tahu bahawa antara orang seperti itu pun ada orang yang menyembah dia. Teruskan dengan ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan bagaimana? Hidup karenanya. Akulah Tuhan. Dari pandangan rohani, ibadah benar-benar perang rohani yang besar. Syaitan cuba mengalihkan hati kita daripada Tuhan, walaupun sedikit, agar kita mengikut ketetapan dan hukum dewa-dewi lain. Pada tahun ke-40 perjalanan di padang gurun, umat Israel jatuh ke dalam godaan. Akibatnya, 24,000 orang mati. Tahun ke-40 di padang gurun bermaksud bahawa tanah Kanaan sudah di depan mata mereka, bukan? Mereka akan menyambut Paskah dan menaluki Yeriko. Apabila mereka hampir memasuki Kanaan, mereka mulai menyembah dewa lain. Mari kita melihat babak itu dalam buku Ulangan, bab 4 ayat 1. Bab 4 ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk bagaimana dilakukan. Mengapakah para nabi berulang kali mengajar peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan? Tuhan berulang kali mengingatkan kita tentang peraturan, ketetapan, dan hukumnya. Kerana ada banyak perkara yang tidak kelihatan berlaku di dunia rohani sebelum berkatnya datang kepada manusia. Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki, serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Tuhanmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan, Tuhanmu, telah bagaimana memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala.
dan berzina dengan perempuan yang beribadah di Bukit Pengorbanan. Tertulis bahawa Tuhan memusnahkan mereka semua dan tidak meninggalkan seorang pun. Muslihat Bilam yang jahat juga memainkan peranan penting di sebalik tabir. Namun apabila kita melihat masa semua peristiwa ini, ia berlaku pada detik-detik terakhir perjalanan 40 tahun di padang gurun. Jadi kita juga harus lebih berjaga-jaga dan sedar. Mari kita pastikan iman dan hati kita tidak digoyah oleh apa-apa walaupun sedikit pun, dan mengikut ajaran Tuhan Elohim yang datang ke bumi ini demi keselamatan kita sampai akhir. Agar kita sentiasa tinggal dalam hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Jika kita menyimpang dari jalan itu, kita pasti akan dibawa untuk menyembah dewa lain. Jadi, bagaimanakah Tuhan menciptakan kita untuk berhubung dengan Dia? Untuk menjadikan kita satu, Tuhan membenarkan roti dan air anggur Paskah kepada anak-anaknya dengan berkata, "Inilah dagingku dan darahku." Kita ialah baik Tuhan, kerana daging dan darahnya tinggal di dalam kita. Bukankah ini dikatakan dalam buku 1 Korintus, bab 3 ayat 16? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Tuhan? Jika ada orang yang membinasakan baik Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sila ingat bahawa ada banyak ajaran yang sangat serius dalam Alkitab. Kita harus berazam untuk menjalani kehidupan iman menurut perintah dan ajaran Tuhan, serta menakuti Tuhan dengan sepenuh hati kita, jiwa dan kekuatan kita. Saya berharap bahawa semua ahli keluarga Sion dapat menyertai kerja penginjilan yang bapa dan ibu bimbing dengan sukacita. Ibadah adalah penting. Melalui ibadah, Tuhan membezakan sama ada kita menyembah Dia, syaitan, atau dewa-dewi dengan segera. Sebab itulah Alkitab menyuruh kita bersungguh-sungguh mengajar anak-anak semua peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan sama ada kita berjalan atau berada di rumah. Bukan? Sekarang kita semua berjalan di jalan ini bahawa ajaran bapa dan ibu. Kita harus pastikan bahawa kita tidak akan hilang atau melepaskan jalan yang diberkati ini di tengah-tengah fitnah dan tipu daya syaitan. Dalam buku Wahyu ada tertulis, "Aku datang segera." Jadi apakah yang harus kita buat? Peganglah apa yang ada padamu. Kita harus berhati-hati agar tidak hilang atau melepaskannya. Kerana kita akan diberikan penghormatan dan kedudukan yang mulia di syurga. Marilah kita menjadi anak syurgawi yang tidak akan kehilangan jalan ini. Hari ini, saya hanya menjelaskan secara ringkas mengenai perang rohani yang besar dan ibadah. Alkitab menyenaraikan pelbagai cara untuk membezakan antara syaitan dengan Tuhan. Jadi tolonglah mematuhi ajaran Alkitab hingga akhir, agar kita dapat menerima hak penuh untuk memasuki kerajaan syurga seperti yang diperintahkan oleh bapa dan ibu. Berharap anda telah banyak dirahmati. Saya menamakan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.